Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi sekali untuk kelas yang seterusnya, iaitu kelas yang ke berapa dah? Kelima dah. Okey, tak apa, kita akan mulakanlah kelas kita pada petang ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selamat datang kepada Ajak dengan siapa tadi? Ajar boleh dengar ke? Boleh guru. Cantik. Okey, okey, bagus. Mana Nguyen? Dia tak tahu ni. Dia bukan jiran kau ke? Dia gigi. Okey, tak ada masalah, InsyaAllah. Yang mana ada kita teruskan, boleh ya? Okey, jadi okey, Cikgu harap kamu nampak apa skrin yang Cikgu tengah share sekarang ni. Kita akan sambung dengan pembelajaran kita 2.2 tekanan atmosfera. Yang ni kamu dah belajar dah. Semua yang kita belajar sebenarnya kamu dah belajar dah pun masa tingkatan 1, 2, 3 dulu. Jadi kita akan sambung ataupun kita nak mendalami lagi apa yang dikatakan dengan tekanan atmosfera. Okey, di sini. Kalau kamu tengok ni, dia angkat cermin tau. Ini cermin ni nak angkat ke bangunan tinggi, nak pasang di atas-atas tu kan. Dia guna satu kita panggil dia saka. Ni saka ni bukan saka yang saka jin tu lain. Ni saka. Dia penyedut tau. Bukan main kuat lagi. Macam mana dia boleh jadi kuat? Sebab di sini ni, di luar ni dia ada tekanan udara yang kita namakan sebagai tekanan atmosfera. Okey. Sama juga macam kamu pernah tengok kan? Yang ni apa nama dia Yang kita nak kalau pipe apa sumbat tu, kan? Ataupun longkang lah biasanya ada ni kan. Kita akan guna benda ni, pelocok nama dia, pelocok. Kita tekan tu kan. Lepas tu kalau kita tekan, udara ni akan dihembus ataupun ditekan keluar. Apa yang berlaku kalau lah permukaan ini biasanya basah kan? Dia akan melekat. Kita nak tarik tak boleh. Kerana apa? Dalam ni dia dah jadi satu kawasan yang bertekanan rendah. Tekanan dia akan jadi rendah. Sebab apa? Kita dah tekan, keluarkan angin dia. Dia jadi seumpama separa vacuum. Ataupun hampir vacuum. Tapi mungkin tak vacuum lah. Okay? Separa vacuum. Jadi udara di luar ni dia akan cuba untuk masuk tapi tak ada jalan masuk. Maka dia akan menekan. That's why kita nak tarik ke atas tak boleh. Tarik sangkut. Betul? Itu yang kita namakan sebagai tekanan atmosfera. Yang ni lah yang kita nak belajar ini. Okay? Mungkin kamu dah pernah jumpa. Kita akan tengok. Sama juga macam benda yang dekat bilik air tu kan dia ada pelekat tu kan. Kamu tekan, lepas tu nak cabut dah tak boleh. Itu semua aplikasi daripada tekanan atmosfera. Okey, mari kita tengok apa itu tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Maksudnya kita sekarang ni, kita duduk di bumi. Dah kan, takkan duduk di bulan dah. Tengok. Ni bumi. Ni kita ada satu lapisan atmosfera. Yang mana atmosfera ni kita belajar dah masa tingkatan 4 dulu. Kenapa atmosfera ni tak keluar ke angkasa lepas? Sebab kelajuan dia tak pun melepasi daripada halaju lepas. Kan, dia tak boleh keluar lah. Jadi kalau kita duduk kat bawah ni, kat permukaan bumi ni, sebenarnya kita ditekan oleh berat atmosfera. Sebab atmosfera terdiri daripada jirim udara tu. Maka dia ada berat. Berat tu menekan kita. Okey, sebab tu dia kata tekanan. Dia asal daripada yang kita buat sebelum ni. Untuk tekanan cecair, kita ada P sama dengan F over A. Kan? Tekanan itu untuk F ini, daya dia ialah apa? Daya dia ialah berat per luas permukaan sama juga dengan mg per dengan luas permukaan. Ni berat ni. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh ingat balik apa yang kita pernah belajar sebelum ni. Jadi berat udara ke atas badan kita menghasilkan tekanan atmosfera. Ke atas bukan badan kita lah. Maksudnya ke atas permukaan bumi ni. Siapa yang duduk di permukaan bumi ataupun di atas sikit berarti masih ada tekanan atmosfera. Boleh faham tak? Faham. Okey, cantik Sebab apa? Bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal dan terdiri daripada pelbagai jenis gas. Yang inilah yang memberikan berat kepada permukaan bumi kita. Okey, dia ada satu ni zaman dulu, dia orang buat satu eksperimen tau.
Eksperimen dia guna kuda punya. Dia ada satu, cikgu tak tahu apa nama benda ni subhanallah. Dia ada macam ni. Silap macam ni. Macam ni. Yang ni ditarik oleh beberapa ekor kuda. Yang ni adalah macam kap besi tu. Sini patutnya dia terpisah lah. Lepas tu dia letakkan, katakanlah tengah ni dia ada getah lah. Lepas tu dia ada satu tiup, disedut udara ni keluar. Dari mana semua dia sedut keluar, sedut keluar, sedut keluar. Udara dikeluarkan daripada dalam ni, macam kap ni. Okay, jadi dalam ni jadi kawasan apa? Kawasan yang vacuum. Kita sebut vacuum lah. Maksudnya dia tidak ada udara dalam tu. Apa yang jadi bila kuda kat sini, mana lukis kuda? Ni kuda. Kan? Tarik ke sana. Sini pun ada kuda juga. Beberapa ekor kuda. 2, 3 ekor, 4 ekor. Tak kisahlah. Tarik ke sana. Tak tercabut benda ni. Punya kuat. Siapa yang kuat? Tekanan atmosfera. Sangat-sangat kuat sebenarnya. Okey, kalau kita hasilkan dua kawasan yang bertekanan berbeza, bermaksud dalam ni tekanan dia P sama dengan kosong. Tak luarnya P sama dengan ada satu nilai yang kita akan kira nanti. Berapa bar dia. Berapa kilopascal dia. Kan? Dia ada nilai dia yang kita namakan sebagai PATM itu. Dia menyebabkan kuda pun tak dapat menarik benda ni. Okey, kamu boleh cari apa nama dia, hemisphere, subhanallah. Nanti cikgu tengoklah apa nama dia, kamu boleh cari. Boleh tekan atmospheric pressure tentang kuda ni, dia akan keluar insya-Allah dalam internet kamu boleh cari. Okey. Jadi kat sini dia ada bagilah untuk aktiviti ni mungkin kamu boleh buat di sekolah. Dia ada seorang penyelam di dalam lautan mengalami tekanan air. Kita dah belajar dah sebelum ni. Tekanan air ini disebabkan oleh berat turus air yang bertindak ke atasnya. Kita belajar sebelum ni, kita kata kenapa dalam air ada tekanan? Sebab bila mamat tu berenang, kan, ni mamat tu, dia berenang, ni setiap berat air yang ada di atas dia ini akan menekan ke atas dia. Sebab tu tekanan dalam cecair dia bergantung kepada kedalaman. Kita dah tahu dah formula dia, P sama dengan rho Hg. Pahang kan, macam pahang ni lah. P rho Hg. Tapi kalau dia masuk lagi dalam, bermaksud turus dia akan jadi semakin banyak. Maka berat dia akan bertambah. Sebab tu lagi dalam kita masuk, lagi bertambah tekanan dia. Sebab turus udara ataupun berat, turus air ataupun berat air itu akan menekan dia dengan lebih banyak. Ini belum kita campur lagi ke atas ni sebenarnya. Ada lagi satu tekanan, iaitu tekanan atmosfera yang kita akan belajar ini. Okey, itu yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi situasi dua, manusia hidup di daratan dan dikelilingi oleh udara. Maka kita juga sebenarnya ada tekanan. Yang mana kita sebut tadi iaitu sebagai tekanan atmosfera. Okay, yang ni dia sebutlah, anggakan tekanan atmosfera di permukaan bumi diberi ketebalan atmosfera lebih kurang 120 km, ketumpatan udara yang ni dan juga graviti yang ni. Kamu boleh guna formula yang sebelum ni iaitu P sama dengan rho Hg. Okey, rho dia berapa? Dia bagi 8.5 kali 10 kuasa negatif 2. H dia 120 kali dengan 10 kuasa 3. Kenapa? Darab dengan 9.81. Kenapa 120 darab 10 kuasa 3? Ada yang tahu tak? Kenapa cikgu tulis 120 darab 10 kuasa 3 ni? Ketebalan atmosfera. Ya, ketebalan atmosfera. Tapi kan dia bagi 120 kilometer kan? Yang ni kenapa cikgu darab 10 kuasa 3? Meter je kan? Dalam vacuum. Tu nampak tak? Cikgu tulis meter. 10 kuasa 3 ni apa? Meter. Dah tak ingat dah masa cerita satu. Kilo. Kena ingat, kena tukar tau. Sebab tu kita ada saya tak rela gagal ujian. S ni senarai. Kamu senarai dulu sepatutnya apa yang dia bagi tu. Dia bagi rho, dia bagi G, dia bagi H, dia bagi. H itu kena tukar. 2 ni T ni saya tak rela. T ni ialah tukar. Dia bagi dalam kilometer, tukar kepada meter. Mesti tukar kepada meter. K tu kilo, dia 10 kuasa 3. Kalau giga, 10 kuasa 9. Kalau mega, 10 kuasa 6. Kan? Yang tu kena tahu lah. Okey, jadi kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai ni. Cuba tekan ni. Berapa dapat? Itulah nilai PATM ni. Sebab udara juga sejenis bendalih. Kita dah bincang minggu lepas, bendalih itu apa? Sama ada dia adalah gas ataupun dia adalah cecair. Itulah bendalih, benda yang boleh mengalir. Iaitu gas dengan cecair lah, apa benda tak boleh mengalir. Okey, berapa nilai dia ni? Cepat. 10,006.2.
10,006. Maksudnya Ah. 10,006 je tu. Poin Ah. 2. Poin 2. 100,006. Yes. Poin 2. Pascal. Ini dalam unit Pascal. Iaitu lebih kurang dalam 10,001 kilo Pascal. Lebih kurang macam itulah. 10,01 kilo Pascal. Itulah tekanan atmosfera. Okey. 10 kilo Pascal. Macam betul 10 ni. 10,000 ke 100,000? Cuba kira balik. 100,000. Sebab dia mesti 100 kilo. Salah cikgu. Dia mesti berapa? 100,062. Ni betul. Poin. Betul lah cikgu. Saya terbuat 10 kuasa negatif 3. Poin berapa? Ada poin tak? Tak ada. Okey, ni. Pascal. Okey, lebih kurang dalam 100.062 kilo Pascal. Okey. Inilah nilai bagi tekanan atmosfera. Okey. Yang ni untuk tekanan berdasarkan calculation daripada nilai yang dibagi lah. Graviti, ketumpatan udara, purata ketumpatan udara dan juga ketinggian lapisan udara tu. Nanti kita akan tengok ada alat dia. Dia tak akan lari jauh lah daripada yang ni, insyaAllah. Okey, mari kita tengok nilai tekanan atmosfera ni. Kita ada 3 alat untuk mengukur atmosfera, tekanan atmosfera. Yang pertama, ketiga-tiganya nama dia adalah barometer. Barometer yang pertama ialah barometer mercury. Yang kamu tengok dekat sebelah kiri tu. Mercury. Yang kedua kita ada aneroid. Dan yang ketiga kita ada 14. So, kalau bahasa Inggeris dia sebut 14 barometer, aneroid barometer dan juga simple mercury barometer. Okey. Ketiga-tiga ni memang kita gunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. Yang paling simple inilah barometer mercury mudah ataupun barometer mercury sajalah. Okey, kita ada mercury, kita masukkan dalam satu tube kaca. Kita penuhkan dia, lepas tu kita tutup guna penutup ni. Okey, lepas tu apa kita buat? Kita masukkan dalam mangkuk yang ada mercury juga. Lepas tu kita cabut penutup ni, kita keluarkan. Kita keluarkan penutup. Apa jadi? Mercury yang duduk dalam ni akan turun. Betul tak betul? Kan mercury ni ada berat kan? Selamat datang kepada Intendin. Apa ni? O-A-I-N-T-N-D. Intanudin ni. Okey. Alright. So, bila kita cabut penutup ni, dia akan turun ni. Sebab apa? Ada berat kan? Dia memang turun. Tapi adakah dia turun sepenuhnya? Ataupun dia tersangkut? Mari kita tengok. Yang berlaku ialah dia tak turun penuh. Dia hanya turun pada satu ketinggian. Okey. Nurul Alia pun baru join. Okey, selamat datang. Jadi bila dia turun itu, yang tinggal ini, dia adalah satu kawasan yang vacuum kat atas tu. Okey, dia turun tapi tak turun sepenuhnya. Kan? Sebab apa? Sebab ada tekanan yang menekan menyebabkan dia stay kat situ. Alright, jadi kalau cikgu nak bagi kau nampak jelas sikit lagi, tu besar sikit. Okey, berapa ketinggian dia? Bila kita buat eksperimen ini ataupun nak guna simple barometer ni, mercury barometer ni, dia buat biasanya dia akan dapat ketinggian dia lebih kurang dalam 760 mm atau lebih kurang 76 cm mercury. Dia akan guna Hg. Hg itu apa? Simbol bagi mercury. 760 mm ataupun 76 cm mercury. Ini dalam keadaan udara yang biasa, kan, tidak terlampau sejuk, tidak terlampau panas. Kadang-kadang ada yang 75. Tengok keadaannya. Biasanya dia akan bagilah berapa nilai dia. Okay, bila disebut 76 mm mercury ini, dia boleh kira berapa tekanan atmosfera sebab mercury punya ketumpatan, rho dia kita tahu, 13,600 kg per meter cube. Jadi kita boleh guna formula yang tadi, tekanan cecair itu, ataupun tekanan bendalih. Tak kisah sebab ni cecair kan. Bolehlah kita guna tekanan tu. P sebenarnya rho Hg. Okey, standby. Nak kira ni. Kamu dah ada sekarang ni nilai rho. Kamu dah ada nilai H. Dan kamu dah ada nilai G. G kita ambil yang biasa 9.81 meter per second square. Okey, masukkan dalam formula kita ni. Cuba kira berapakah tekanan atmosfera sekarang. Berdasarkan barometer mercury ni. Okey, cuba kira. Rho, cikgu tulis ni, rho 13,600. H dia berapa? Dan juga G dia 9.81.
Apa cikgu tak tulis H tu? Boleh tak kita ambil 76? Tak boleh. Berapa Ajwat nak kena ambil? 0.76. Very good, very good. 0.76 sebab semua unit mesti ditukar dalam SI. Unit SI. So maksudnya 76 cm ni kena tukar jadi meter. Sama ada kamu tulis 76 kali 10 kuasa negatif 2 meter atau teruslah tulis 0.76 meter bahagi je dengan 100. Kan? Tapi kena tukar ke dalam meter. Okey, baru kamu akan dapat nilai dia. Berapa nilai yang kamu dapat? 10139.16. 10139 101.396.16. 16. Okey. Inilah nilai yang kamu dapat. Yang lain dapat sama ke? Sama. Cantik. Sama. Alright. Sama. Yang ni kita biasanya dalam untuk tekanan atmosfera ni kita gunakan dalam unit kilopascal. Okey, kilopascal maka kita kena bahagi 1000 lah. Kan? Ataupun kamu akan dapat 101.40. yes. 1.4 ya betul, cantik. 40. Ambil 2 titik perpuluhan kilo Pascal. Inilah nilai tekanan atmosfera yang mana tak jauh sangat daripada nilai yang kita dapat tadi. Tadi kita dapat berapa? 100.062 kan? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Inilah nilai yang kita akan dapat. Dan nilai ini juga kita namakan sebagai 1 bar. Dan kita juga kenali sebagai 1 ATM. Inilah nilai dia. Okay, 1 ATM bersamaan dengan 101.4 ataupun 101.396. Ambil lah 3 titik perpuluhan. Selamat sikit. Takut nanti kau bunda-bunda, salah bunda, habis. Selamat jalan. Untuk SPM, pastikan kamu ingat 2 titik perpuluhan minimum kamu ambil. Okey, jangan ambil 1, ambil 2 lah. Supaya selamat. Kan? Kalau banyak macam ni, bunda pun mesti betul. Salah bunda, selamat jalan. Okey, faham Alright. Jadi kamu dah dapat, kamu dah tahu ketinggian dia berapa, maka kamu akan dapati nilai dia adalah bersamaan dengan 101.40 kilopascal. Sekarang ni, apa jadi kalau kita guna barometer macam ni juga, tapi cikgu nak tukar air. Cikgu guna air. Cikgu ambil tube. Cikgu buat tube ni. Allah, sengit-sengit. Sengit. Tak apalah ni air pula, air. Air dia macam ni lah, dia bukan macam ni. Maka, berapa ketinggian air ni akan naik? H. Sekarang ni P kat sini kita dah tahu, dia adalah PATM. Alright. Cikgu akan bagi nilai ketumpatan air. Cuba kamu kira berapa H ni akan naik. P kita dah ada. So, pressure sama dengan rho Hg. Yang mana rho air, inilah air. Ataupun kita panggil dia H2O lah kan. Air. Tak nampak pula kejap. Okey. Cikgu nak tahu berapa tinggi turus tu dia akan naik ke atas. Sekarang ni, ketumpatan bagi air adalah 1000 kg per meter cube. Okey. PATM kita dah ada. Nak cari H. Okey, masukkan nilai. PATM tadi berapa tadi? 101.396.16. Rho kita 1000. H kita nak cari. G kita 9.81. Okey. Cuba cari berapakah nilai H. Ada yang dah dapat? 9.67 9.67. Betul kan ni? Ada dapat yang lain tak? 10.336. Dia mesti dapat 10. Lepas tu kau hafal lah nilai dia kan. Tapi tak tepat lah. 10.336. 336 kita ambil 34. Apa unit dia? H. Ketinggian. Meter. Very good. Okay. Jadi sekarang ni kamu tahu tak 10.34 meter ni tinggi mana ni? 10.34 meter, kalau kita tengok bangunan sekolah kita lah bangunan sekolah satu tingkat tu cikgu rasa dalam 5 meter. Kan? Maksud dia, kalau kita guna turus, itu ialah turus air, yang ni, tube ni dalam ni kena vacuum lah. Kalau ada udara, dia akan ada tekanan. Okay, bila vacuum dia tak ada tekanan. Okay, bermaksud kalau kita letak je, kita penuhkan air tadi, lepas tu kita pusingkan terbalik macam yang kita buat untuk mercury tadi tu, maka dia akan naik setinggi 10.34 meter. Kamu bayangkan, setinggi 2 tingkat bangunan. Kuat tak kuat tekanan atmosfera yang menekan, yang menyebabkan air tu ternaik sampai setinggi 10.34 meter tadi. 10.3. 10.34 meter.
sangat-sangat kuat tekanan atmosfera. Tapi kita tak rasa apa lah sebab kita dah memang Alhamdulillah Allah bagi kita rasa biasa je kan. Maksud kita sebenarnya kita boleh gunakan tekanan itu untuk beberapa keadaan. Mari kita tengok. Okay, ada aplikasi dia. Jadi Cikgu harap kamu boleh faham macam mana kita nak tentukan tekanan atmosfera. Yang ni semua kita dah buat kira calculation, semua kita dah buat tadi. Walaupun kat sini dia bagi apa ni? Dia bagi mercury 1.36 kali 1004. Sama lah tu 13,600. Okay, kita dah dapat benda yang sama. Lepas tu, yang ni dia bagi tu jenis-jenis barometer. Cikgu terangkan sikit. Kita ada barometer 14 yang biasa kita letak dalam makmal. Ini memang susah lah nak bawa berjalan pun tak boleh ni. Dia kalau kat sekolah lama cikgu dia ada dekat dinding. Kat situ kan. Panjang dia lebih kurang 1 meter. Sebab apa 1 meter? Sebab dia akan naik setinggi 76 sentimeter. Kan? Jadi benda ni panjang sikit. Lebih panjang daripada turus yang tu. Yang ni dia akan naik lebih kurang dalam 0.76 meter kan. Yang ni 1 meter lebih lah panjang dia. Okay. Kat sini dia sebut ketinggian hampir 1 meter. Digunakan tekanan di pusat kaji cuaca dia orang ada lah. Sebab apa dia akan berubah-ubah. Dia akan boleh baca kat sini berapa tekanan dia. Kalau kita tahu ketinggian mercury tu naik berapa, maka kita akan tahu. Kenapa dia guna mercury? Sebab mercury ni ketumpatan dia sangat-sangat tinggi berbanding dengan air lah. Sebab tu kita hanya perlu 1 meter. Kalau kita guna air, kita perlukan 10 meter lebih. Boleh faham Kalau guna minyak roh dia barulah 800 kilogram per meter cube. Agak-agak kamu lah. Apa jadi kepada turus minyak berbanding dengan air? Adakah dia lebih tinggi daripada air ataupun lebih rendah daripada air? Dia punya turus H tu. Rendah. Tengok air tadi 1000 kilogram per meter cube. Kalau kita guna minyak, yang cecair ni kita ganti dengan minyak tau. Minyak 800 je dia punya ketumpatan, lebih rendah daripada air. Kita pun tahu minyak duduk atas air kan. Jadi kata kita letak situ, apa jadi kepada ketinggian dia? Adakah H dia still sama 10.34 meter ataupun H dia kurang daripada 10.34 ataupun H dia lebih besar daripada 10.34? Dia juga kata kurang kan? Ya cikgu. Betul ke tak betul? Ketumpatan lagi rendah ni. Dia lagi tinggi ke? Dia akan naik lebih tinggi lagi. Kalau tak percaya cuba buat calculation. Buat calculation kau mesti dapat lebih tinggi daripada 10.34. Okey, itu secara ni lah untuk kamu faham kan. Sebab dia ada peranan iaitu dia punya ketumpatan tu. Sebab tu kita guna mercury. Mercury 13,600. Dia lah antara cecair yang paling berat. Sebab apa dia logam kan. Kalau nak berat lagi, kalau nak tengok ketumpatan tinggi lagi, ambil emas lah. Emas 19,000. Tapi nak kena lebur dia dulu. Baru kita boleh nampak dia bergerak. Kalau tidak dia beku macam mana nak ni kan. Sebab apa logam lain memang dalam keadaan berpejal pada suhu bilik. Tapi mercury dia satu-satunya logam yang cikgu tahulah dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okay, itu 14. Satu lagi adalah aneroid. Aneroid juga kita kenali sebagai altimeter. Kita biasa guna dalam kapal terbang ini. Dia kata barometer aneroid berfungsi secara mekanikal kotak logam separa vacuum. Separa vacuum tu untuk membolehkan berlaku perbezaan tekanan lah. Mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan, perubahan kecil, digerakkan menunjukkan penunjuk barometer itu. Okey, ada juga boleh guna di rumah dan juga di dalam kapal ataupun pesawat udara dalam kapal terbang lah. Dia ni sangat cepat. Maksudnya dia punya bacaan dia berubah cepat lah. Kita boleh nampak. Sebab tu kalau naik lagi tinggi, maka tekanan atmosfera berkurang, meter dia akan turun lah. Ni dia ada punya penunjuk dia ni. Mungkin dia punya tu dia akan kembung ataupun kempes kan. Ni dia punya dalam ni, separa vacuum ni. Bergantung pada tekanan atmosfera yang dia terima pada keadaan tu. Okey, itulah dia dua jenis lagi selain daripada simple mercury barometer. Yang ni dia bagi kelebihan dan kekurangan lah. Kalau 14 ni dia kejituan dia agak tinggi iaitu lebih kurang 0.1 mm mercury. Ambil masa yang lama untuk memberikan bacaan. Memanglah dia kena tunggu perubahan tu. Bukannya senang dia nak naik tu kan. So ambil masa yang lama. Saiz dia besar, suka dibawa ke mana-mana, memang tak boleh bawa lah. Bukan tak boleh bawa, maksud dia susah lah nak bawa kan. Panjang 1 meter lebih. Nilai tekanan ditentukan perubahan ketinggian turus mercury. Yang ni kalau aneroid dia guna yang separa vacuum tadi. Yang ni kecil dan mudah alih, senang nak bawa ke mana-mana. Memberi bacaan tekanan atmosfera secara langsung, direct tu boleh baca. Tapi kejituan dia tidaklah setinggi 14, iaitu lebih kurang dalam 1 mm mercury saja. Yang ni 0.1 mm mercury, sangat-sangat itulah. Okey.
Ini yang kita nak selesaikan masalah berkenaan dengan unit-unit bagi tekanan. Sebenarnya tekanan ni dia ada banyak unit. Yang cikgu bagi tahu kamu tadi apa? Bar, ATM, satu ATM, satu bar dan juga kilopascal ataupun pascal. Sebenarnya dia ada lagi unit lain yang kita gunakan iaitu yang ni yang standard lah SI dia. Pascal dia ialah unit SI digunakan dalam bidang sains. Nilai tekanan perlu dinyatakan unit PA sebelum diganti pada rumus fizik. Memang kena tukar dulu pada pascal. Kalau dia bagi 100 kilopascal, kena tulis 100 kPa kan. Kena tulis 100 kali 10 kuasa 3 pascal. Macam ni. Kena tulis macam ni dulu. Baru boleh buat calculation. Jangan terus ambil 100 je. Okay. Tukar. Tengok ini. Tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu ialah kira-kira 60,000 pascal saja. Bermaksud kat permukaan bumi lebih tinggilah 100,000. Ni 60,000. Rendah. Dia semakin berkurang. Sebab semakin tinggi kita naik, tekanan atmosfera berkurang. Kerana apa? Berat udara yang menekan kita semakin rendah. Sebab turus kita semakin pendek kan. Kita naik ke atas kan. Macam dalam selam tadi lah. Kalau dia selam lagi dalam, turus air yang menekan badan dia tu banyak. Tapi kalau dia naik ke permukaan sikit, turus dia semakin pendek, tekanan semakin berkurang. Kita juga boleh guna milimeter mercury, mmHg. Yang ni kita panggil unit manometrik lah bagi tekanan. Digunakan dalam bidang perubatan. Ni. Dan juga tekanan darah ni. Yang kita ambil pergi cek dia letak kat tangan, dia pump. Lepas tu, kau tengok kan? Ni. Apa ni? Apa nama dia? Subhanallah. Diastolic dengan systolic tu. Bacaan systolic dengan diastolic. D pula dah. Katakan yang normal 80, 120, 80. Yang ni dalam keadaan jantung pump. Kau belajar biologi kau lagi tahu lah. Yang ni jantung relax kan. Loop dub yang kamu belajar tu lah. Masa tiga tu. Okey, ni milimeter mercury. Kita juga pakai meter air. Ni meter air pun boleh juga. Kan tadi cikgu sebut H2O kan. Meter H2O. Kalau kita tadi berapakah H dia? 10 meter H2O. Inilah 1 bar ataupun 1 atmosfera. Dan juga kita boleh pakai millibar ataupun bar. Okey, millibar. Yang ni unit metrik yang kecil. Dia kita gunakan dalam bidang meteorologi setara dengan unit hektopascal. Guna hektopascal je. Hekto ni ialah, kamu tak ingat dah ni hekto ni cikgu rasa. Hekto ialah kali 10 kuasa 2. Okey. Sebab bawah pada hekto kita ada deka. Deka ialah kali 10 kuasa 1. Kali 10 kuasa 3 nama dia kilo. Hekto, deka. Bawah pada tu kita ada desi, senti, mili, mikro, nano, piko ke bawah. Kan? Ini kalau naik ke atas kita ada mega, kita ada giga, kita ada tera. Di atas lagi peta, yokta, apa semua tu cikgu pun tak ingatlah nilai dia. Tapi sampai 10 kuasa 24. Okey. Ini milibar. Kamu boleh baca ni, cikgu rasa tak ada masalah lah. Sebab tu dia kata tekanan atmosfera lebih kurang dalam 1013 milibar. Okey, sebenarnya boleh darab lah dengan 10 kuasa 3 tu. Untuk bar dapat 1 bar lah. Kita akan dapat ni 1 bar. 1 bar bersama dengan yang tadi tu. 100 kilopascal. Okey, mari kita tengok contoh calculation berkenaan dengan ni. Setakat tu boleh ikut ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Cikgu kena dengar suara kamu kan, kamu tengah tidur ke apa semua. Dah lah tak nampak muka kan. Okey, mari kita tengok bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160, 100. Ui, tinggi ni. Ini orang kata apa? Bukan tekanan darah tinggi. Mungkin fasa 1 dia ada tekanan darah tinggi peringkat 1, 2, 3 kan. Mungkin tak ingatlah peringkat berapa ni. Tapi agak tinggi. Berapakah tekanan 160 mm mercury dalam unit pascal? Macam biasa guna formula kita itulah. pH, rho Hg. Kamu masukkan nilai. Cikgu tak nak ni. Kita dah ada kat sini. Cikgu tunjuk je kat sini. 0.16. Wajib tukar dulu. H itu. 160 tukar pada meter. Akan jadi 0.16 meter. Daripada 160 milimeter tu. Okey, maka kita akan dapat 2.13 kali 10 kuasa 4 pascal. Okey. Itulah nilai dia. Dalam unit pascal kan dia tanya kan. Itu ada. Okey, soalan nombor 2, contoh 2. Berapa tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 kali 10 kuasa 5 pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit milimeter, meter H2O, meter air. Kan? Jadi tembok tu dia kata dalam pascal dia dah bagi dah. Ini ialah P. Kamu masukkan nilai. P dia ialah 3.6 kali 10 kuasa 5 pascal. Ni macam biasalah saya tak rela gagal ujian. Senaraikan dulu. Apa lagi dia bagi?
ketumpatan row air dia bagi 1000 kilogram per meter cube. Lepas tu dia bagi apa lagi? Pecutan graviti G 9.81. Nak apa lagi? Dia ada bagi H ke dia nak H? Dia nak H tu lah yang kita nak cari. Okay. Sebab dalam unit meter air, kita nak dalam unit meter air kan. H sama dengan berapa? Maka kamu masuklah formula kita P sama dengan rho Hg. Dia buat kat sini dah ni. Maka kalau kamu nak pusing formula, keluarkan H lah. H sama dengan P per dengan rho G. Masuk kat sini. Maka kamu akan dapat apa? 36.7 meter. 36.7 meter. Maka itulah tekanan maksimum yang boleh ditahan, iaitu 36.7 meter air. Lebih tinggi tak daripada tekanan atmosfera ni? Tak. Tak ke lebih? Tinggi. Tekanan atmosfera kita berapa meter air tadi? 10. 10.34 meter air H2O. Ini PATM. Bila masuk dalam air, yang ni sebenarnya dia nak bagi tahu, ini tembok ni, tembok ni. Maksud dia ada kedalaman, sesuatu kedalaman, kad kedalaman yang dia bagi tu bersamaan dengan nilai 3.6. Yang tu kan, bermaksud dia dah nak tahu berapa tekanan dia dalam meter air. Bermaksud dia ada 36.7 meter air. Kat atas ni PATM sama dengan 10.34. Bermaksud kedalaman, katakan ini adalah H2O, kedalaman dia adalah lebih kurang dalam 26.4 meter. Sebab apa? Cuba kamu tolak dengan 10.34. Nilai yang kamu dapat ni, tolak dengan PATM, kamu akan dapat berapa kedalaman tekanan itu dikira yang dapat ni. 3.6 ni. Kamu kena tolak lah. 36.7 tolak dengan 10.34. Kamu akan dapat lah. Cuba tekan. Dapat apa? 26 ke? 26.36. 26.36. Lebih kurang 26.4 meter lah. Itulah kedalaman dia. Tak berapa faham kan? Okey, kejap. Cikgu bagi. Macam ni. Kita ada mamak ni. Dia pergi main menyelam. Dia minat menyelam. Tak apalah dia menyelam kan? Okey, kedalaman dia katakan 30 meter. Dia kena pakai tong lah ni. 30 meter kena pakai tong gas lah. Kan tidak lemah sia-sia je kan? Okey. Kalau dia kata tekanan atmosfera PATM sama dengan 10 meter air. Berapakah tekanan yang dialami oleh mamat ini? Ini nama dia mamat. Berapa tekanan dia? Yang ni dia berenang dalam air. Berapa tekanan dia? P mamat. Apa tahu? 40. Dahsyat. Itu je cara dia. Berapa tekanan dia adalah H campurkan dengan PATM. Maka H dia adalah 30 meter. Dah meter apa? Meter air lah ni. Kan? Campur dengan 10 meter air lagi. Maka kita akan dapat tekanan dia adalah 40 meter air. Lebih tinggi tak? Memang lebih tinggi lah daripada PATM. Kalau kita duduk dekat permukaan bumi ataupun kita panggil dia pada aras laut. Sebab tu tekanan ni biasa dia akan ukur dia dari aras laut. Ketinggian dari aras laut. Dia sebut. Sebab aras laut tu kita anggap pada keadaan yang paling rendah di atas daratan. Aras laut tu ialah paling rendah di atas daratan. Ke atas. Kan? Kalau ke bawah, maksud dia tekanan dia akan meningkat lebih tinggi daripada PATM kita. Boleh faham tak boleh faham? Boleh. Cantik. Okay. Kalau cikgu tanya kamu, berapa tekanan dia dalam unit Pascal? Kita tahu dah dia punya tekanan dia adalah 40 meter air. Kan? Ini 40 meter air tau. Berapa tekanan dia dalam unit Pascal? Cikgu bagi rho air sama dengan 1000. 1000 kg per meter cube. Formula apa nak pakai? P sama dengan? H rho G. H rho G, rho Hg tak kisahlah Okay, kita pun masuk nilai. Maka kita masuk P kita berapa tadi? 1000. H kita berapa? Ni H ni. Sebenarnya H ni. 40 ni adalah H. 40 meter air kan. Darab dengan G 9.81. Cuba kamu tekan kalkulator. 392,400. 392,400 Pascal. Inilah dia ataupun bersamaan dengan lebih kurang dalam 392 kilo Pascal. 392.4 kilo Pascal. Memang betul lah. Sangat tinggi lah berbanding dengan
Subhanallah. Banding dengan dia duduk di permukaan air tu. Kan memang lebih tinggi lah sebab duduk permukaan air 100,000 je. 1,000 kan kalau kita kira guna tekanan atmosfera yang tadi tu. Okey, boleh faham tak? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya kalau kita nak kira yang ni guna mercury punya pun boleh. Guna mercury. Katakanlah dia kedalaman dia 30 meter kan. Kita kata 30 meter berapa dia punya ni? Dia punya tekanan tu. Guna rho Hg. Tapi H dia 30. Kamu akan dapat nilai yang sama lah. Sepatutnya. Ataupun lepas tu kena campur dengan ATM. Sebab rasanya kena campur ATM. Iaitu kalau kamu guna mercury, PATM sama dengan 76 cm. Cikgu biasa guna sentimeter. Kalau kamu nak guna 760 mm boleh jugalah. Milimeter mercury. Okey. Kedalamannya 30 meter. Rho mercury Hg sama dengan 13,600. Jadi nak tahu berapa tekanan dia, kena campur dengan PATM. P mamat ini kita boleh juga guna mercury punya sistem, kita akan dapat jawapan yang sama ataupun hampir sama. Nak try ke? Kau tak payah. Sebab biasa dia Boleh. bagi sebab biasa dia bagi dalam mercury tau. Cikgu takut kamu tak boleh. Okey, mari kita guna yang mercury pula. So P mamat, P dekat mamat tu sama dengan H campur dengan PATM. Okey, PATM ni kan. Yang H ni ialah kedalaman ni lah. Maka kamu akan dapat 30 campurkan dengan 30 ni sebenarnya rho Hg tu kamu kena campurkan rho Hg. Kejap, bukan H saja, rho Hg rho Hg. Okey, rho Hg. Lepas tu campur dengan PATM. PATM tu kena tukar dia punya H dia. 0.76 lah, bukannya 760. Okey, masukkan nilai. 13,600 harap dengan H dia berapa? 30 meter. G dia berapa? 9.81. Campurkan dengan yang ni ialah 0.76. Sebab kejap-kejap. Kalau yang ni kejap-kejap bukan ni, subhanallah. H campur dengan H dulu, lepas tu baru. Oh, sorry. Kita dapatkan H dulu. Sorry. Astagfirullahaladzim. Sekejap cikgu padam balik. Silap. Betul lah ni H saja. Okey, bermaksud kita kira H dulu. Tengok H dia. H kat sini berapa? 30 meter. PATM berapa tadi? 760 kan? Bersama dengan 0.76. Okey, dapatkan H dulu. Lepas tu baru kita kira P mamat ni. Kamu akan dapat apa? 30.76 meter mercury. Dah dapat yang ni, baru kamu kira P mamat. Iaitu rho Hg. H yang ni. Ini bukan P mamat, belum P mamat ni. Ini H dia dulu. Okey, kira guna yang H ni 30.76. Rho 13,600. H dia ialah 30.76 meter. G 9.81. Tak? Berapa? 4103.90 kilopascal. 4103. 0.90 kilopascal. Oh, 410.3 kilopascal. Oh, kamu dah tukar pada kilopascal? Ya. Oh, dahsyat. Yang ni berapa tahun tadi kita dapat? 392 kan? Ni 410. Lebih kurang macam tu lah. Patutnya dia hampir sama lah. Mesti hampir sama sepatutnya. Sebab 10 meter ni, air dia bukan 10 meter tepat kan. Tadi kan dia 10.34 sepatutnya. Ni pun sepatutnya 40.34 lah. Tapi tak apa. Nilai dia tak jauh ni. 392 dengan 410. Beza sikit je. Okay. Tapi cuma yang biasa dia tanya dalam mercury. That's why kita kena kira juga yang untuk mercury punya. Okay. Kalau dah selesai yang tu, kita akan pergi kepada tekanan ni. Kesan-kesan tekanan pada aras ataupun altitude tinggi. Yang ni ramai misconception. Sangat ramai. Cikgu dah tak adalah lama sangat mengajar fizik kan. Lebih kurang dalam 15 tahun. Ataupun 14-15 tahun. Bila tanya, bila naik tinggi apa jadi pada tekanan atmosfera? Dia kata semakin tinggi. Buah kurma. Kan? Bukan semakin tinggi. Sepatutnya semakin rendah. Kita dah belajar yang ni, kita lagi tahu. Sebab dekat bumi, permukaan ni ada atmosfera. Kalau kita duduk kat sini, ni kamu duduk kat sini, maka turus udara apa ni yang menekan kat atas tu ialah sepanjang kita punya luas permukaan kita, badan kita ni ke atas
penuh. Tapi kalau kita naik lagi tinggi, kita tak duduk kat permukaan bumi, kita duduk kat atas ni. Ni kita cikgu lukiskan. Ni kita. Maka turus kita semakin pendek. Maka tekanan akan jadi semakin rendah lah. Sebab tu bila lagi tinggi kita naik, lagi rendah tekanan atmosfera. Naik lagi tinggi, lagi rendah tekanan dia. Okey, kena ingat yang tu betul-betul. Pastikan kamu faham konsep ini betul-betul. Pegang betul-betul. Jangan salah lagi. Sebab tu tadi, 60,000 Pascal saja di mana? Puncak Gunung Kinabalu. Agak-agak kamu. Puncak Kinabalu, ketinggian dia lebih kurang dalam 4,101 meter. Yang cikgu hafal dululah masa belajar geografi ni. Cikgu pun tak ingat dah betul tak betul. Tapi lebih kurang lah. Kalau kamu naik ke Gunung Everest. Gunung Everest 8,848 meter. Lebih kurang. Okey, lebih kurang 8.8 kilometer ke atas. Agak-agak kamu lah. Berapakah tekanan dia, P atmosfera dia kat sana? Adakah 60,000? Kurang daripada 60,000? Atau lebih daripada 60,000? Kurang daripada 60,000. Okey, itu jawapan daripada Ajwad. Yang lain? Natasha? Kurang? Kurang juga. Okey. Damia? Kurang. Alhamdulillah. Maksudnya kau faham konsep lah. Kalau sini 8,800 kena buat calculation sebenarnya ni. Kalau sini 4,000 mungkin 30,000 je. Mungkin ni kena buat calculation. Sebab kita tahu ketinggian. Sebab dalam dari segi suhu kita memantau lah dia berkurang kan. 165 meter ke atas dia akan drop 1 darjah Celsius. Ini yang kamu belajar geografi dulu-dulu lah masa kita 1, 2, 3. Okay, jadi kalau kita tahu itu bermaksud sebenarnya bila turus berat udara ke atas kita semakin pendek maka tekanan semakin berkurang. Lagi atas, lagilah berkurang tekanan dia. Sehinggalah sampai di luar ni kau terkeluar daripada atmosfera, kat sini kau duduk tidak ada tekanan langsung. Pada waktu ini habis lah. Kau punya mata terkeluar, semua terkeluar habis sebab dalam badan kita ada tekanan Sebab tu kita tak rasa tertekan. Bukan tertekan ni lain. Ini stres nama dia. Kita tak rasa tertekan, tekanan apa sebab apa? Dalam badan kita ada degupan jantung yang menekan kan. So luar dengan dalam sama. Tidak ada perbezaan. Sebab tu kita tak rasa tekanan. Okay? Tapi kalau kita masuk dalam air, kita rasa badan kita ditekan. Telinga kita dah mula sakit sebab apa? Ditekan oleh cecair tu. Sama juga bila kita naik ke atas yang lebih ni, kita rasa naik tempat tinggi pun rasa juga berdengung. Kenapa ni? Sebab dalam badan kita ada tekanan, dia nak cuba keluar pula. Okey, boleh faham itu sebab tekanan akan bergerak daripada kawasan tekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Kena ingat yang tu. Pegang betul-betul Alright, di luar angkasa lepas sana memang vacuum, memang tekanan dia adalah kosong. Tidak ada tekanan langsung sebab tidak ada molekul, tidak ada berat udara yang bertindak ke atas dia. Okey, mari kita tengok. Dia dah bagi tu, cikgu dah terangkan semua ni. Kesan tekanan atmosfera altitude tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Samalah. Bila masuk dalam tu lagi tinggi dia punya berat ataupun lagi besar dia punya turus, lagi tinggi nilai dia maka lagi tinggilah tekanan kalau kita masuk dalam laut. Pada altitude yang semakin tinggi udara semakin nipis. Sebab tu dalam Al-Quran ada sebut cikgu tak ingatlah surah berapa kan. Semakin tinggi semakin sukar untuk bernafas. Sebab apa? Udara semakin nipis habis. Tak ada udara. Sebab tu kalau kita tengok jet fighter, jet yang tu kan, kadang-kadang dia bila naik terlampau tinggi atas sangat, dia boleh sampai tahap dia pingsan. Kerana apa? Udara kurang. Sebab tu dia pakai oksigen pingsan. Kadang-kadang ada yang memang jet dia naik atas buat show, lepas tu bila turun bawah tu tak ni dah. Turun junam tu sebenarnya dia dah pingsan kat atas. Sebab apa? Dia tak boleh bernafas. Lagi satu, kalau dia buat perubahan yang drastik sangat, maka akan berat badan dia akan bertukar atau bertambah sebanyak 3, 4, 5 G. 5 kali ganda daripada berat badan dia. So dia boleh pressure pada badan. Sebab tu dia ada teknik pernafasan. Kamu belajarlah. Dia bernafas macam ni. Macam tu. Cikgu tak erti macam mana. Cikgu pernah tengok je video tu. Kau buatlah sendiri. Okey, peratur oksigen semakin berkurang. Kesan kat atas manusia pada altitude tinggi, kadar pernafasan meningkat. Memanglah kita terpaksa seduh udara dengan lebih cepat supaya oksigen dapat support sampai ke otak. Penyerapan oksigen dalam paru-paru pun berkurang, kadar metabolisme meningkat, hilang selera makan, dehydration, fikiran jadi tak jelas. Ui, bahaya. Kau jangan duduk kawasan tinggi lama-lama sangat. Kan? Pada arah penerbangan pesawat udara komersial, tekanan atmosfera ialah hanya 1/4 daripada tekanan atmosfera di aras laut. Memang naik kapal terbang, tapi dalam kapal terbang tu, dalam kabin dia dah pun disetkan, dipressurizekan supaya nilai dia sama dengan di luar.
Kan? Sorry, sama dengan di luar. Sama dengan di permukaan bumi. Maksud dia satu ATM lah, disetkan dalam tu. Kalau dia tak set, semua orang pakat-pakat kehilangan ataupun kekurangan oksigen naik ke atas tu. Dah naik 33,000 kaki, sangat tinggi kan? Maka oksigen dia sangat-sangat nipis. Udara nipis, oksigen sangat-sangat kurang lah. Okey. Penyesuaian dan tindakan yang perlu diambil. Kamu boleh baca sendiri ni sebenarnya ni. Pendaki gunung apa dia kena buat semua. Minum air banyak supaya tak dehydration apa semua. Lepas tu peralatan seperti jam tangan pintar untuk mengukur ketinggian altitude, tekanan darah dan suhu badan. Mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Okey, sama juga pendaki gunung ke, kapal terbang ke, sama juga dia kena buat readjustment. Dia kena buat readjustment balik supaya oksigen dalam darah, blood pressure apa semua dia akan dapat maintain. Sebab tu kalau masuk dalam air pula, yang ni kamu boleh baca lah. Dia masuk dalam air, tekanan pada arah kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Kita dah bincang itu, kedalaman paling tinggi ialah kedalaman paling tinggi pula. Tapi kalau dalam Pak Isa kamu boleh tulis kedalaman yang paling tinggi. Maksud dia nilai tu besar, kan? Kalau kedalaman yang paling dalam kita boleh terima lah. Okay, yang paling dalam ialah 11 km. Jurang Mariana, kan? Jadi yang ni tekanan dia akan melampau sehingga berpuluh-puluh kali ganda. Sebab berat air tu kan. Yang ni takat dia sebut seorang penyelam menyelam sehingga kedalaman 30 meter mencari tiram, mengalami tekanan 4 kali ganda daripada tekanan atmosfera biasa. Tapi kapal selam yang masuk 240 meter, baru 240 meter, dah pun mengalami 25 kali tekanan. Baru 240 meter. Dah kalau Lautan Hindi 6 km. Lautan Hindi kan 6 km ke 8 km. Dah kalau ni Mariana punya trench ataupun jurang Mariana ni 11 km. Allahu Akbar, sangat-sangat dalam, tekanan dia sangat-sangat tinggi. Dia tekan. Sebab tu ada kes mamat tu dia selam, lepas tu dia naik, dia guna belon. Dia selam dalam 30 ke 40 meter. Lepas tu dia naik guna belon. Bila naik guna belon, perubahan tekanan tu dia tak sempat adjust, sampai je ke atas boat. Sampai atas boat dia sesak nafas. Kerana apa? Kerana udara ataupun gas-gas nitrogen yang ada di dalam darah, termasuk gas oksigen apa semua kan, telah berubah menjadi gas. Contoh mudah macam ni lah. Kamu ada air gas. Ni bulan puasa ni syok ni. Air gas, Coke kan. Coke ke apa tak kisahlah. Bila kamu buka je apa jadi. Semua gas dalam tu, sebelum ni kamu nampak air je semua. Buka je. Betul tak betul? Betul. Apa tu? Ni apa yang naik tu? Tekanan. Yang tu sebenarnya gas carbon dioxide. Sebab tu nama dia minuman berkarbonat. Berkarbonat, ada carbon dioxide dalam tu kan. Kenapa dia boleh duduk dalam air? Sebab tekanan tinggi. Sebab tu kau picit pun keras tu, botol tu. Sebelum buka kan. Tekanan dia tekan supaya benda tu boleh, dia duduk dalam keadaan cecair. Dia tak dapat bertukar menjadi gas. Bila kita buka aja, tekanan dah sama dengan tekanan dalam dah yang tinggi tu keluar, maka dia akan sama dengan tekanan atmosfera yang tadi ni, yang berada pada tekanan tinggi dalam keadaan cecair, dia telah bertukar menjadi gas terus. Dia memang sifat dia gas, bertukar jadi gas. Bila bertukar jadi gas, macam Ahmad tadi, dia terus sesak nafas sebab ada gelembung udara di dalam salur darah dia. Terus, last kali sesak nafas, mati. Itu yang cikgu tengok dalam cerita apa, Mak Saleh punya lah. Wallahualam, tak ingat dah lama dah tengok. Okay, jadi itulah yang kita nak cerita. Kamu tahulah tekanan gas, ni nampak kesannya tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Gas nitrogen melarut dalam darah. Fikiran jadi tak jelas. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu dan salur darah. Jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Sebab tu siapa yang masuk kapal selam, pergi selam ke kawasan yang sangat dalam, dia naik je ke permukaan bumi, dia tak boleh terus keluar ni. Dia kena masuk dalam satu chamber. Chamber tu dia akan depressurize dulu. Chamber tu, kalau zaman dulu, cikgu tengok satu dokumentari yang lama punya, 20, 30, 40 tahun yang dulu tu. Gambar pun hitam putih lagi. Dia orang tu pasal duduk dalam chamber tu selama 2 minggu. 2 minggu nak depressurize, nak bagi sama balik. Tekanan sama dengan tekanan atmosfera yang kita biasa duduk. Kalau dia daripada kapal dia terus keluar ke sini, habis ni. Dia punya mata dia pecah darah orang panggil. Keluar merah-merah, depressurize dia daripada tinggi nak keluar kan. Dia sangat bahaya kalau drastik. Memang boleh membawa kepada kematian. Alright, jadi selesai dah tajuk itu. Kamu boleh baca yang tu. Tangki oksigen apa semua, ini semua memang adalah dalam kapal selam. Kapal selam, lagi satu, kapal selam memang didesain dalam keadaan dinding dia sangat tebal. Kenapa tebal?
supaya dapat menahan tekanan yang tinggi. Okey, cikgu terpaksa masuk terus sebab apa? Memang kita set untuk masuk tekanan gas. Lama pula dekat tekanan atmosfera kan. Nanti kamu boleh baca Okey, apa itu manometer? Tekanan gas, kita pergi pada manometer ni. Inilah manometer. Biasa kita sebut manometer tube U. Kan dia bentuk macam U kan. Ni. Okey, dia ada air kat situ. Kalau keadaan kedua-duanya ni terbuka, memang di atas ni hanya ada tekanan atmosfera. Okey, memang tekan lah. Kedua-duanya sama parah dia. Kamu tengok biru tu. Cecair biru tu sama. Tengok buku teks kalau tak apa jelas kan. Dia mengandungi cecair berwarna. Kita nak gunakan. Lepas tu kita sambung ke gas. Ini keadaan biasa. Buka kedua-dua ada PATM. Maka ketinggiannya akan sama. Tapi bila mana yang sebelah kiri ni kita sambung kepada gas yang macam ni. Kita buka je valve ni. Maka gas ni akan pergi lah. So dia tekan. Bila dia tekan apa jadi? Air ni akan ditolak sehingga menghasilkan satu perbezaan ketinggian kat sini. Perbezaan ketinggian inilah yang kita boleh kira berapa tekanan gas tersebut. Boleh? Ini kita guna air. Biasanya kita guna mercury. Kalau guna mercury kita boleh kira terus berapa tekanan gas. Contoh cikgu bagi Maka tekanan gas ni P gas sama dengan H campur dengan PATM. Yang macam formula tadi lah. Contoh. Dalam ni kita guna mercury, Hg. Dia naik setinggi, katakanlah naik setinggi 5 cm perbezaan dia. Okay, 5 cm. Diberi bahawa PATM sama dengan 76 cm mercury. Okay, cm mercury Jadi berapakah tekanan gas? Maka tekanan gas kita akan dapat H tadi 5 cm tukar kepada kita memang nak dalam unit cm mercury. Kita tulis ni 5 cm campurkan dengan 76 cm mercury. Yang ni pun sebenarnya mercury juga sebab ni kan mercury. Maka kamu akan dapat apa? 81 cm mercury. Inilah tekanan gas dalam unit cm mercury. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, sekarang ni cikgu nak buat satu lagi contoh. Ni gas disambung. Di sini. Okay. Tiba-tiba air tu kat sini pula. Perbezaan dia sini adalah 5 cm juga. Kat sini adalah PATM. Ni, kalau kamu tengok ini gas. Tengok kalau rajah ni, yang mana mempunyai tekanan lebih tinggi? P gas ataupun PATM? PATM. Kenapa? Balik nolak. Yes, very good. Dia kuat tau. Mamat dia kuat lagi. PATM lebih tinggi lah sebab dia boleh tolak ni. Dia tolak sehingga air ni terangkat ke sebelah sini. Ni. Kamu mungkin tak nampak ni kan. Ni kan mercury. Sampai sini je kan. So dia tolak sini sampai terangkat. Membezakan sebanyak 5 cm. Katakanlah dia bagi PATM sama dengan 75 cm mercury. Kadang-kadang dia bagi ni lah nilai dia. 75, 76. Berapakah tekanan gas? Maka kamu buat P gas sama dengan H campur dengan PATM. Tapi dalam kes ni bila dia naik ke arah ni kita letak negatif H ni. 5 ni jadi negatif. Boleh? Ataupun nak tulis PATM tolak H terus pun boleh jugalah. Tolak tu. Tapi kalau nak mudah lagi ambil letak je negatif. Okey, maksudnya negatif 5 campurkan dengan 75 cm mercury. Yang ni pun cm mercury. Maka kamu akan dapat apa? 25 cm. 25. 75 tolak 5. 70 lah kan? Betul? 70. Yes. 70 cm mercury. Nampak? Ya. PATM tu 75 ke 76? 75 boleh, 76 boleh. Bergantung pada situasi. Sebab ada keadaan kalau cuaca tu sejuk kan, dia boleh jadi 76. Sebab berat, udara berat kan. Bila berat dia boleh tekan lagi lah. Mercury tu naik. Yang ni yang simple barometer ni. Yang mercury yang duduk sini kan. Okay, ni mercury. Okay. Kalau dia punya tekanan ni dalam keadaan sejuk ataupun kawasan
Maksud udara berat tau. PATM ni tinggi. Dia boleh naik sehingga 76 cm. Sebab tu dia nak bagi tahu suhu tekanan atmosfera ni. Sebab tu dia sebut yang itu ialah purata. Purata Ada keadaan dia boleh naik 75, 76. Itu yang purata standard. Dia akan bagi. Sebab tu dia kena bagi. Dia akan bagi 75 ataupun 76. Biasanya 76. Tapi dalam banyak soalan yang kamu jumpa nanti dia sebut 75. Sebab tu cikgu bagi kedua-dua nilai. Boleh faham? Boleh. Cantik. Okey. Jadi kamu tahulah. Kalau dia naik ditolak. Siapa yang tolak kuat maksudnya dia lebih tinggi nilai dia. Betul lah. Yang ni 70. 70 kurang daripada 75. Yang ni pula 81. Dia lebih tinggi. Kan? Kita nampak gas ni lebih tinggi. Maksudnya gas ni dah nak habis tu. Yang sebelah sini ni. Yang ATM tu lebih tinggi daripada tu. Okey. Itulah untuk tekanan gas. Ada lagi tak? Kejap. Ini formula kalau guna air. Ni lah sama juga. Okay, yang ni pun sama. Eksperimen yang kita boleh buat. Bermaksud yang ni tekanan picagari lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Betul tak betul? Betul. Yang ni dia guna meter air. Guna meter air sebab dalam ni air. Katakanlah dia naik sini adalah katakan dia naik 10 cm. PATM kita ialah apa tadi? 10 meter kan. Ni kena kamu akan ni 10 meter air. Yang ni 0.1. Kamu akan dapat 10.1 meter air H2O. Itu maksud dia. Tekanan picagari ni lebih tinggi daripada tekanan atmosfera 10.1 lah. Boleh dapat tak? Ya. Boleh. Okey, cantik. Yang ni yang cikgu selain daripada tu kita boleh guna rho Hg tadi. Okey, ini dia bagi 40 cm. Soalan dia, yang mana lebih tinggi? P gas ke PATM yang ni? P gas. Baik, alhamdulillah. Kamu baca soalan kamu boleh tahu. Terus pergi pada ni, berapakah tekanan gas termampat itu dalam unit sentimeter merkuri? Okey, kalau tengok macam ni, dia bagi 76 Okey, berapa? Kamu tengok kamu dah boleh tahu dah sepatutnya. Berapa P gas? Sini 40, sini 76. Jadi dia berapa? 40 campur dengan berapa dapat? 116 ke? 116. Yes, okay, good. So kamu akan dapat ni 116 cm merkuri, itulah tekanan gas, kuat gas ni kan. Hitung tekanan gas termampat dalam unit Pascal. Bila unit Pascal yang ni kita gunalah P sama dengan rho Hg. Rho kita adalah 13,600. H kita yang ni tukar pada meter 1.16 meter. Darablah dengan 9.81. 9.81. Dapatlah nilai dia. Kita tengok sini je lah sebab cikgu masa dah ni. Mana tak ada form penyelesaian dia. Ni. Okey, nampak 1.16 dia guna H dia Maksud dia kena tukar pada meter. Dapatlah 1.55 kali 10 / 5 Pascal. Biasa pun dia tulis macam ni juga. Kalau dia ambil dalam nombor piawai 1.55 lah. Ataupun 155 kilo Pascal pun boleh. Tak ada masalah. Lepas tu dia tanya apa lagi? Adakah jawapan D, A dan B akan berubah jika tiub kaca termometer mempunyai diameter yang lebih besar? Tak ada kaitan. Sebab dia tak akan, so maksud dia apa? Tidak akan berubah kerana tekanan cair tidak bergantung pada luas permukaan. Kita dah bincang ni. Dan juga bentuk tidak mengubah tekanan dalam cair. Okey, yang ni pun sama juga. Tengok berapa tekanan kan? Kamu mungkin boleh ni lah sebab masa kita dah terlebih. Tinggal satu ni lah. Kita bincang lah sekejap Okey, berapakah perbezaan antara tekanan udara dalam pipe dengan tekanan atmosfera dalam unit sentimeter merkuri? So perbezaan dia adalah berdasarkan perbezaan ketinggian lah. Jadi berapa? 25 cm merkuri. Inilah perbezaan dia. H dia tu, perbezaan dia. Lepas tu dia tanya berapakah jika tekanan atmosfera 75. Nampak? Yang ni 75 pula. Berapakah tekanan udara dalam pipe dalam unit Pascal? Kita kena kira dulu berapa tekanan dalam unit ni. Kita dapatkan nilai dia. H dia berapa? Tekanan gas itu, tekanan gas ni dengan 25 campur dengan 75 lah. Kita akan dapat 100 cm merkuri. Dah dapat 100, dah dapat H kita ni, barulah P sama dengan rho Hg. Kita akan dapat 13,600. H kita lah 100, 1.0 1 meter 9.81. Dapatlah apa? Ni 1.33 ni kan. 1.33 kali 10 / 5 Pascal.
atau 133 kilo Pascal. Boleh ke sampai situ? Boleh. Boleh. Okay, sebagai kesimpulan, apa yang kita belajar ini, alhamdulillah, kita belajar tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera itu ialah apa? Dia berat. Berat lapisan udara ke atas permukaan bumi. Itulah tekanan atmosfera. Yang mana Cikgu dah sebut tadi banyak kali bahawa tekanan atmosfera ni, kalau ada perbezaan tekanan, kita akan nampak jelas kesan dia. Tapi kalau keadaan biasa macam ni, kita memang dah biasa dah, tak rasa kan. Tapi bila kita jadikan dia satu kawasan bertekanan rendah, kamu akan nampak kesan daripada kekuatan tekanan atmosfera. Termasuk, lupa cikgu nak cerita tentang mesin vacuum. Mesin vacuum pula. Apa tu? Itulah yang vacuum tu, yang kamu panggil vacuum tu. Vacuum sampah tu. Kan? Kenapa dia boleh macam tu? Sebab, cerita sikit cepat ni. Ini dia punya muncung tu. Dalam ni dia ada kipas tau. Dalam ni. Bila dia, ni ada ruang. Bila dia sedut udara, kipas tu berpusing, dia sedut udara keluar. Apa yang dia buat ialah dalam ruang ini, yang ada beg dia punya simpan sampah tu, dia menghasilkan kawasan yang separa vacuum. Ataupun separa, ataupun kita panggil di vacuum lah. Vacuum ni kawasan yang tak ada udara. Apa jadi? Tekanan atmosfera akan cuba masuk kat situ. Tapi nak masuk tak ada line, tak ada jalan. Yang dia ada jalan hanyalah muncung depan ni. Maka dia pun berpusu-pusu. Berpusu-pusu. Ni, semua udara pakat-pakat nak masuk ke dalam ruang yang kosong tadi. Maka dia akan bergerak dengan sangat laju. Maka dia akan tolak sekali sampah-sampah yang ada depan dia. Termasuklah chemical cut kau, dia sedut habis. Kan? Semua dia sedut masuk dalam ni. Sampah ke, shilling ke apa, semua dia sedut. Sebab apa? Disebabkan oleh tekanan atmosfera yang ada di luar ni. Nak mengisi ruang yang ada di dalam vacuum tersebut. Okay, itu pun aplikasi daripada tekanan atmosfera. Nilai dia kita dah guna tadi. Kita ada 3 jenis alat dia. Barometer mercury, barometer aneroid dan juga barometer 14. Ketiga-tiga ini boleh guna untuk mengukur ketekanan. Yang mana dalam tu kita dapatlah ketinggian 76 cm mercury. Dan kita dah convert kepada air tadi 10.34 meter air. Kan? Kalau guna bahan lain yang lebih rendah kita ketumpatan dia. Lagilah tinggi dia naik benda tu. Mungkin 11 meter, 12 meter kan. Okay, aneroid barometer juga kita kenali sebagai altimeter. Boleh letak atas kapal terbang. Mudah dia. Unit-unit dia Pascal, milimeter mercury, meter air, milibar. Ataupun 1 ATM bersamaan dengan juga 1 bar. Kan. Lepas tu kita dah tengok contoh. Apa lagi? Kesan tekanan atmosfera. Ya, memang ada kesan naik atas, tekanan rendah. Masuk dalam air, tekanan bertambah. Kan. Lepas tu kita juga tengok tekanan gas. Kita kaitkan dengan manometer tube U ini. Untuk kita tengok perbezaan ketinggian air ni. Kalau kita dapat tahu yang ni, baru kita boleh campurkan dengan PATM. Dan kita boleh tahu berapa tekanan gas tersebut. Alhamdulillah. Selesai untuk tugasan kita hari ini. InsyaAllah. Ada rezeki, ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.